Jangan rutin hari-hari buat apa? Dia kata saya pergi masjid, saya pergi surau, saya makan, saya duduk, saya balik surau jalan kaki gitu je lah. Saya pun rutin setiap hari. Sekarang ni saya limitkan rutin saya ialah 3 perkara je. Umur dia, Cik Umar dia jawab, oh dia pun 61 ya. Oh muda sangat. 61 ya? 67? Oh saya ingat saya 61. Siapa jawab 61 tadi? Ada 72, ada 73, saya 71. Kita sebut segala 61, 71, 73 tu tahun Masihi. Ni mak hijrah lah ni. Kalau 71 saya ni, tahun hijrahnya dah 73 plus. Kalau orang yang 73 tu dah 75 plus tu. Sedarlah diri 75 ni macam mana? Bermakna kalau kita letakkan tahun hijrah tu asas umur kita, barulah kita terasa kita dah cukup tua. Nabi 63 tu tahun hijrah, tahun Masihi sekitar 61. Jadi bapak saya 69 tahun, bapak saudara saya 69 tahun, mak saya 63 tahun, adik saya 59 tahun yang meninggal ni. Adik lagi pada tu 57. Saya dah mencecah 71. Saya boleh expect lagi ke saya akan berjangkau sampai 80? Nak atau nak lah juga. Nak memang nak. Saya tak boleh jangka dah sampai 90 lebih layak jadi Perdana Menteri lagi. Saya tak boleh fikir langsung begitu. Bahkan kalau jadi juga pun mungkin bercelaru lebih banyak daripada tak bercelaru. Ya tak? Jadi dengan sebab itu, kita terasa muda atau tidak, ini adalah faktor umur kita. Dan yang baki itu makin sikit, yang lepas itu makin banyak. Apabila yang baki itu dah tinggal sikit, perubahan daripada macam rutin. Saya tanya kawan saya tadi, saya tanya, rutin hari-hari buat apa? Dia kata saya pergi masjid, saya pergi surau, saya makan, saya duduk, saya balik surau jalan kaki gitu je lah. Saya pun rutin setiap hari. Sekarang ni saya limitkan rutin saya ialah 3 perkara je. Yang pertama, saya dengan isteri saya, rumah tu lah, ada sikit gardening buat gitu gini, dia masak-masak beli apa, saya dengan dia je lah 24 jam. PKP ni lagi-lagi intim. Itu yang pertama. Hubungan pun kita bertambah akrab kerana saling memerlukan. Yang kedua, bolak-balik ke masjid surau lah. Apabila lepas PKP dah dilonggarkan, sama ada saya pergi ceramah atau pergi salat. Yang ketiga, bolak-balik ke hospital. Sebulan sekali dia gitu. Itu rutin biasa yang saya masuk diary tetap. Yang lain-lain itu dah sampingan. Ziarah kawan-kawan pun dah tak boleh dah. Bahkan kematian yang berlaku dengan banyak waktu ni pun tak pergi ziarah. Jadi apabila gitu, kita continue buat benda ni setiap hari. Malam ni kita balik, kita tidur. InsyaAllah pagi besok kita bangun balik, sambung rutin itu. InsyaAllah kita sambung balik itu. Apa kita punya persepsi kepada proses ini semua? Saya nak tanya, apa kita punya tanggapan kepada benda ni semua? Apa benda ni? Saya menganggap itu kita meneruskan perjalanan kita ke satu destinasi yang kita akan sampai, cuma entah bila, entah bagaimana. Itu saja. Yang pasti kita sedang menjalani satu pengembaraan, satu perjalanan. Yang pasti kita akan sampai ke destinasinya, cuma bila dan bagaimana. Bila maknanya mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Bagaimana? Mungkin di IJN, mungkin di tengah jalan, mungkin di padang tenis, mungkin di tempat sembahyang. Terpulang kepada rezeki masing-masing. Apa yang pasti saya yakin, masa untuk itu terlalu singkat, terlalu pendek dah yang tinggal, yang lepas dah banyak. Apabila masa yang singkat ini, injury time yang macam ni, skor gol last minute tu cukup penting untuk menang ataupun bukannya untuk draw. Kalau last minute masih duk gelecek, masih tak tentu main, nak goreng, duk tayang panas sikit tapi tak ada skor gol, tak payah main bola. Ya tak? Bermakna last minute macam ini,
Kita tak nak sia-siakan masa-masa yang masih baki-baki itu yang tinggal. Itu maksud saya. Maka memenuhi ruang-ruang yang masih ada dalam beberapa waktu yang kita akan tempuh inilah amat-amat penting dan amat-amat bernilai untuk kita muhasabah diri. Kalau tidak, kita terus melarut gitu dengan tidak. Ada orang yang perangai 70-an, perangai macam orang 2-30-an pun ada. 24 jam dengan WhatsApp handphone, gelak seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Bukan kita tak boleh, tapi limitasi. Maka dengan sebab itu, apabila kita nak memenuhi ruang-ruang yang masih baki dari segi waktu dan segi peluang, kalau ada waktu pun kita masih hidup tapi tak sihat, tak boleh buat apa dah. Kita mahu pula dengan nyanyuk, dengan apa semua, lagi-lagi tak boleh. Dan kita pula berdoa untuk panjang umur. Kebanyakan kita berdoa untuk panjang umur. Tuan-tuan sedar tak apa yang menunggu kita waktu kita panjang umur? Nyanyuk, sakit, menyusahkan anak-anak menantu, kalau suami menyusahkan isteri. Itu yang sedang menunggu kita bila kita tua. Yang itu yang kita tunggu nak panjang umur, mana kita nak pergi ke situ. Adakah panjang umur tu mendatangkan nikmat kepada kita kalau berada dalam suasana macam itu, atau sebaliknya? Maka dalam keadaan begini, tuan-tuan sekalian, perubahan daripada setahun ke setahun dan hijrah ke tahun masih ini patut sangatlah menimbulkan keisapan macam tu bagi orang yang macam saya ni lah, umur-umur macam ni. Orang muda-muda ni mungkin dia rasa lambat lagi kot, rasa je lah.